Dia borak rasa ni. Okey, dia dah pergi ke live sekarang ni ya. Kita boleh check. Okey, boleh check ke Facebook penerbit. Okey, saya check. Okey, ada. So saya copy link dan saya sebarkan. Okey. Kita belum lagi bermula ya kepada rakan-rakan penonton, kita belum lagi bermula siri ini, masih lagi menanti rakan-rakan untuk menyertai kita. Kita insya-Allah akan bermula pada pukul 11 dan pada waktu yang sama mana-mana yang sedang menonton live ataupun siaran ini bolehlah mengambil URL ataupun pautan penerbit Museum Shah Pahang untuk dikongsi atau di-share kepada rakan-rakan yang lain. Kita masih lagi menanti rakan-rakan untuk bersama-sama menyertai kita dan sekarang kita sudah pun ke udara di Facebook secara langsung, secara live dan boleh rakan-rakan yang sedang menonton sambil-sambil kita menanti waktu yang dijanjikan boleh bersama-sama untuk kongsikan link kita, penerbit kita kepada rakan-rakan yang lain. InsyaAllah kita ada dalam 5 atau 6 minit lagi sebelum kita mulakan. Panel kita pun sudah sampai, sudah ada di depan kita ya, insya-Allah. Kita masih menanti rakan-rakan yang akan bersama-sama kita pada pagi ini. Kita membuka ruang untuk menanti kehadiran rakan-rakan ya bersama-sama sebelum kita bermula diskusi kita pada kali ini. Kita masih menanti rakan-rakan untuk sampai mencecah satu view yang kita rasa sesuai, kita akan on kita punya majlis kita. Sama-sama itu seperti yang saya maklumkan tadi, bolehlah rakan-rakan berkongsi channel ataupun pautan kita di FB page masing-masing atau share ke page organisasi ataupun mana-mana page yang
rasakan sesuai untuk kita berkongsi tentang ilmu ataupun perkongsian kita pada pagi ini ya. Bagaimana Nizam, sihat hari ni ya? Alhamdulillah. Jazli sihat? Alhamdulillah. Kita berpuasa dalam keadaan apa nama ni, terhad, gerakan terhad. Banyak juga yang kita belajar. Okay, sambil-sambil kita menanti ya waktu ataupun masa yang kita jadualkan akan adakan program ini, bolehlah saya maklumkan sedikit peraturan kita ataupun jadual kita. Selama 40 minit, insyaAllah kita akan adakan diskusi suara UMP bersama dengan panel yang akan kita pilih insyaAllah setiap minggu untuk membincangkan isu-isu tertentu. Jadi ini adalah medan platform yang mana kita ingin mengetengahkan inisiatif-inisiatif ataupun inovasi-inovasi yang ada dalam kalangan warga Musi Malaysia Pahang untuk kita kongsi, untuk kita bersama-sama meraihkan knowledge ini atau ilmu ini dengan masyarakat luar, masyarakat netizen. Ini adalah platform yang mungkin kita akan jadikan sebagai satu platform yang berterusan dari semasa ke semasa, insya-Allah. Okay, kita lihat ada UMP Holding pun sudah memberi komen. Alhamdulillah. Sama-sama kita menanti ya. Siaran ini juga boleh dilihat ataupun dicapai melalui page rasmi UMP Holding and Group ya. Cik Nizam ya. Ya, saya. Akan dapat juga dicapai kepada mana-mana penonton yang boleh yang menonton melalui saluran ini juga boleh mendapatkan saluran ini di page rasmi UMP Holding and Group. Jadi kita ada dua tempat yang boleh kita capai bagi menonton secara langsung pada pagi ini akan bermula tidak lama lagi. Siaran ini juga boleh dilihat ataupun dicapai melalui page rasmi UMP Holding and Group. InsyaAllah kita akan mula tak lama lagi ya Cik Nizam ya. Harap dapat bersabar sambil-sambil kita menanti kawan-kawan yang mungkin sedang berkemas-kemas diri untuk bersama-sama kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bermula
dalam seminit 2 minit lagi untuk bicara ataupun diskusi siri keempat kita pada pagi ini ya. Sound clear ya Encik Nizam? Sound clear, okay. Okay. Untuk rakan-rakan yang lain ya yang tidak sempat menonton siri 1, 2 dan 3 boleh ke page penerbit News Malaysia Pahang untuk melihat siaran ulangan atau rakaman yang tersedia ya. Boleh lihat kembali pada 3 siri yang sebelum ini kita pertemukan dengan pelbagai latar belakang warga UMP. Boleh kembali melihat ataupun siar ulang balik mana-mana siri yang anda rasa terlepas, boleh kita lihat di page rasmi penerbit Universiti Malaysia Pahang. InsyaAllah kita akan mula sebentar lagi ya. Boleh. InsyaAllah kita akan diharap rakan-rakan dapat bersabar sambil menanti kehadiran ataupun penonton-penonton yang sudah pun berjanji untuk sama-sama kita menonton siri diskusi suara UMP pada tepat pukul 11 pagi ya, insya-Allah. Kepada rakan-rakan seperti saya kata tadi, rakan-rakan yang ingin kongsi, saya sarankan boleh segera kongsikan live kita ni di page masing-masing untuk bersama-sama lebih ramai lagi ya mendapat manfaat daripada perkongsian kita pada pagi ini. Dan kepada mereka yang terlepas siri 1, 2 dan 3 boleh kembali kepada posting kami ataupun posting di page penerbit News Malaysia Pahang untuk mendapatkan siri-siri yang terlepas ataupun siri berikut 1, 2 dan 3 kerana kita akan ada beberapa siri lagi yang akan datang. Okey, Reza kita boleh mula ya nanti ya. Okay, sure. No problem. Saya rasa kita boleh mula 2-3 minit lagi. Rakan-rakan pun sudah pun masuk insya-Allah dan kita boleh mula untuk sama-sama mendapatkan manfaat daripada perkongsian kita pada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua penonton yang sudi menonton live ataupun secara langsung diskusi suara UMP siri keempat sempena Karnival Buku Ilmiah dalam Talian MAPIM yang diadakan bermula 1 hingga 20 Mei 2020. Jadi ini adalah merupakan inisiatif untuk meraihkan Karnival Buku Ilmiah yang selama ini diadakan dalam bentuk pesta buku di Kuala Lumpur tapi tahun ini kerana kita berhadapan dengan COVID-19, Pesta Buku Kuala Lumpur telah dibatalkan, maka MAPIM, Majlis Penerbit Ilmiah mengambil inisiatif untuk mengadakan karnival jualan buku dalam bentuk dalam talian. Jadi antara aktiviti-aktiviti yang diadakan adalah diskusi ilmu, ulasan buku dan pelbagai lagi aktiviti yang boleh diperolehi di laman page rasmi Facebook MAPIM, Majlis Penerbit Indonesia. Anda boleh mendapatkan buku-buku yang buku-buku ilmiah dengan harga yang murah, pelbagai aktiviti, pelbagai program yang telah dirancang dengan teliti bermula 1 hingga 20 Mei, termasuklah program yang kita adakan pada pagi ini, perkongsian ilmu. Dan anda juga boleh mendapatkan ya pelbagai jenis buku daripada seluruh universiti, penerbit-penerbit universiti dengan harga yang sangat istimewa. Semua itu dijual dalam bentuk atas talian atau dalam talian online. Jadi itu sebab kita merancangkan dunia dalam talian ini bagi meraihkan lagi rakan-rakan kita yang sedang berusaha untuk mengadakan pelbagai aktiviti sepanjang kita berada dalam PKP ini. Dan mungkin sampai ini juga kita akan kekal dalam keadaan seperti ini dengan norma baru ataupun suasana kelaziman yang baru. Okey, kita pagi ini alhamdulillah ya sekali lagi kita dapat bersama-sama
dalam siri yang keempat, Suara UMP, diskusi Suara UMP, dan kali ini saya menjemput ya salah seorang daripada warga UMP juga yang banyak membuat inisiatif dan inovasi ya dalam pengurusan. InsyaAllah hari ini kita akan bersua dengan Encik Muhammad Nizam Abdul Rashid, Pengurus Besar UMP Teknologi Samrahat. Assalamualaikum Encik Muhammad Nizam. Waalaikumsalam Coach Azli. Moga sihat ya. InsyaAllah. Okay. Untuk pengetahuan semua rakan-rakan yang sedang menonton siaran kita ini, siaran ini juga boleh ditonton melalui UMP Holding ya, grup di page Facebook mereka rasmi. Boleh didapat di sana juga melalui page rasmi UMP Holding. Dan untuk sesi yang keempat kali ini kita akan membincangkan satu topik ataupun diskusi yang bertajuk PASO online, bersediakah kita ya. Satu tajuk yang kadang-kadang ada yang bertanya ke saya, apa maksud PASO PASO dan pasar tu, ada beberapa rakan-rakan yang WhatsApp. Okey, kali ini kita akan cuba membincangkan apakah yang inisiatif yang dah dibangunkan oleh UMP Teknologi Samrahat yang merupakan anak syarikat di bawah UMP Holding ya, Encik Nizam. Ya saya. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan juga ya, saudara ataupun Encik Muhammad Nizam ni adalah bekas staf di Jabatan Pendidikan Inovasi Universiti Shah Pahang sebelum dipinjamkan ya di bawah UMP Holding untuk menjadi pengurus besar di UMP Teknologi Samrahat. Maka PASO online ini adalah satu inisiatif ya. Encik Nizam, saya nak mengambil ruang untuk bertanya lah untuk soalan yang pertama ataupun round yang pertama kita ni. Saya baru-baru ini ada terbaca lah di media sosial ya, yang mana beberapa netizen memuji ataupun memberikan gambaran yang positif kewujudan PASO online ya yang dilakukan oleh UMP Teknologi Samrahat. Mereka mengatakan bahawa UMP ke depan ya bagus, satu inisiatif yang baik. Jadi saya pun agak teruja ya, walaupun ada dapat sikit maklumat sebagainya. Mungkin hari ini saya dapat bersua dengan orang yang menguruskan perkara ini. Dan boleh Encik Nizam berikan sikit gambaran awal dulu. Okay, apa perlu tak kita ni sekarang ni zaman COVID ini ya, sebelum kita pergi ke pasar online ni, sekarang ni orang dah bercakap e-commerce, digital lah, online. Okay, apa senario yang berlaku dalam konteks perniagaan khususnya dalam bentuk online? Silakan Encik Nizam. Okey, terima kasih Coach Azli. Pada dasarnya sekarang, sebagaimana yang kita maklum dalam 2 bulan kebelakangan ni, dia ada satu anjakan yang I would say dia berlaku secara tiba-tiba. Of which tiba-tiba kita ada pandemik COVID-19 yang mana dia merubah banyak perkara. Dan antara perkara yang dia ubah adalah tiba-tiba kita ada terma penjarakan sosial. Kita ada terma kita punya pergerakan perlu dihadkan. So somehow apa yang berlaku adalah pandemik COVID-19 ni dia bertindak sebagai pemangkin untuk lebih memacu ataupun memecut pendigitalan operasi dan juga pendigitalan kita dalam banyak perkara dalam hidup. So sebelum kalau saya boleh kongsikan, dia sebelum COVID-19 comes into picture pun actually pendigitalan tu dia dah berlaku. Dia dah berlaku kerana dari segi, contohnya dari segi teknologi, yang hardware-nya, dia dah ada hardware yang sedia. And then dia punya software dah semakin banyak software yang reliable dan juga efisien. Dan juga dari segi yang paling penting adalah dari segi penetrasi digital penetration di antara masyarakat. Sebagai contohnya, kalau saya boleh kongsikan, saya akan kongsikan dengan lebih detail lah. Sebentar lagi saya akan kongsikan beberapa fact and figures yang untuk membantu penerangan. Cumanya kalau saya boleh kongsikan yang paling utama, daripada sekitar 32 juta rakyat Malaysia, kita mempunyai pengguna internet sebanyak 26.6 juta. So which translate kepada kepada sekitar 83 ke 85% pengguna internet daripada penduduk Malaysia sendiri. Mana luas dia punya pasaran ya? Dia punya pasaran tu luas. Sebelum ni sekiranya pengguna internet tu kurang, jadi kita akan ada masalah untuk kita mengadaptasikan pendigitalan dalam kita punya online grocery online and others.
Tetapi sebelum COVID-19, kita telah ada 26.6 juta ready user. Cumanya dalam 26.6 juta ni penggunaan dia pelbagai lah. Ada dia gunakan untuk lebih kepada media sosial and so on. Tetapi mungkin tak ramai yang berkesedaran untuk menggunakan internet sebagai untuk mereka membelikan barangan harian. Tetapi dengan adanya COVID-19, secara tiba-tiba dengan ada terma dan norma baru seperti penjarakan sosial dan juga kawalan pergerakan and so on, dia memangkin kepada masyarakat untuk lebih mengadaptasikan pendigitalan dalam kehidupan seharian mereka. Jadi pada pandangan Nizam, trend orang sekarang ataupun trend masa kini, adakah masyarakat dah bersedia dengan online, macam pembelian secara online secara menyeluruh? Apa pandangan Encik Nizam? Pada pandangan saya, masyarakat bukan sahaja bersedia, masyarakat telah disediakan sebelum fenomena sekarang berlaku. Ini dapat dibuktikan daripada contohnya daripada penetrasi internet tadi, 83% daripada Malaysia pada sekitar Januari 2020, penetrasi digital di Malaysia adalah pada 83%. Jadi masyarakat kita telah bersedia dan apabila berlaku urgensi sebegini, mudah untuk mereka mengadaptasi. Okay, jadi pada secara peribadilah untuk selepas kita mengalami COVID-19, kita mengalami IR 4.0, macam-macam perubahan. Pada pandangan Encik Nizam, sebelum kita pergi lebih jauh tentang pasar online ni, adakah pertama sekali masyarakat sudah bersedia ataupun disediakan tadi. Kedua, dari segi fasiliti untuk kita sebagai organisasi menyediakan prasarana yang sesuai dari segi online ni. Adakah kita sudah menyesuaikan diri dengan keadaan ini pada pandangan Encik Nizam? Pada masa sekarang, pada pandangan saya dari segi fasiliti, somehow kita telah ada fasiliti. Cumanya sekarang cuma tinggal satu saja stumbling block dalam penyesuaian pendigitalan, iaitu kita setengah pada kita, contohnya katakanlah dari segi pengoperasian syarikat and so on, kita somehow kita terikat dengan cara buat kerja yang lama walaupun fasiliti sedia ada. Tetapi apabila berlaku sesuatu seperti COVID-19 yang mana dia merubah banyak benda norma, semua orang somehow kita di some sort like dipaksa untuk kita mengadaptasi. Mana mahu tak mahu kita tak rasa terima hakikat dia. Mahu tak mahu kita terpaksa terima, dan saya suka analogi yang digunakan kita punya Yang Hormat Naib Chen Saw pada perkongsian dia, saya rasa sekitar seminggu yang lepas. Betul. Yang mana dia ada mention berkenaan pada zaman dahulu kala, yang mana dinosaur ni adalah haiwan yang paling gagah, paling besar lah dekat dunia ni. And then somehow bila berlaku malapetaka, perubahan iklim and so on, dinosaur walaupun dia gagah dan dia kuat, tapi dia tak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan di sekelilingnya. Apa yang berlaku adalah dinosaur pupus. Tetapi hidupan lain, contohnya lipas yang lebih kecil daripada dinosaur, obviously, apabila this kind of organisme mereka berjaya mengadaptasi dengan perubahan, mereka berjaya survive untuk beribu-ribu tahun. Ini adalah soal kita boleh menyesuaikan atau tidak, itu adalah yang perlu kita beri perhatian lah. So saya lihat senario yang telah digambarkan oleh Encik Nizam tadi bersesuaian dengan apa yang inisiatif telah dilakukan, iaitu pasar online kan. Jadi mungkin di sini masyarakat luar, masyarakat warga UMP sendiri yang mungkin mengetahui lebih lanjut apa yang sedang dilakukan oleh UMP Teknologi Yang Berhad berkenaan tentang pasar online ni. Boleh Encik Nizam, kalau ada bahan-bahan nak di-share pun kita sediakan, kita maklumkan di sini boleh. Okay, terima kasih Coach Azli. So it is an honor for me to share this platform pasar online with the audience. Cuma sebelum saya pergi kepada perkongsian berkenaan pasar online, saya mohonlah untuk saya cerita sikit berkenaan UMP Teknologi Sdn Bhd. Jadi kita dapat gambaran lebih jelas berkenaan apa itu UMP Teknologi. So pada dasarnya UMP Teknologi Sdn Bhd, kami adalah anak syarikat di bawah UMP Holdings, yang mana UMP Holdings adalah dipunyai 100% oleh Universiti Malaysia Pahang. Jadi kalau kita tengok salah silah keturunan tu, UMP Teknologi ni kira cucu lah kepada UMP. Jadi
kami bertindak sebagai keluarga, kita bertindak beroperasi itu secara kekeluargaan, yang mana dalam operasi kita, kita bukan sekadar menyasarkan kepada mendapat keuntungan semata-mata, tetapi kita juga membantu untuk merealisasikan visi Universiti Malaysia Pahang untuk mengkomunitikan teknologi dan kepakaran daripada UMP. Jadi pasar online pada dasarnya adalah jawapan dan juga inisiatif daripada UMPT bagi pihak Universiti Malaysia Pahang terhadap pendigital COVID-19, terhadap isu COVID-19. Yang mana kita akan bantu dalam rantaian makanan. So seterusnya maknanya pasar online ini adalah respon daripada apa yang berlaku pada COVID juga sebenarnya. Apa yang berlaku pada COVID pandemik ini? Pasar online adalah respon kepada apa yang berlaku di COVID. Cumanya pasar online dia bukanlah tiba-tiba ada. Dia adalah, dia punya asalnya daripada sebab dekat belah UMP Teknologi, kami ada establish kami punya ladang fertigasi. Yang mana di dekat ladang fertigasi tu kita ada tanaman lah, kita ada sekitar 15,000 polybag. Dan bila kita buat ladang fertigasi, kita pun somehow kita jadi petani. Jadi kita dapat menyelami kesukaran yang dihadapi oleh petani-petani, khasnya petani kecil apabila mereka mahu memasarkan produk mereka. Contohnya kalau saya boleh tarik perhatian Coach Azli dan juga pendengar, kan sebelum ni kita ada dengar lambakan sayur-sayuran dibuang. One of the reason adalah kerana petani-petani ni sama ada dia tak ada channel, tak ada ruang, sebab sekarang ni bila bila pergerakan kita dihadkan and so on, cara dia nak berjual tu dah berubah, kesukaran. Dan kalau itu yang pertama. Yang keduanya, kalau saya boleh kongsikan, dari segi petani-petani pun, sebelum ni kami ada jual, contohnya kami ada jual terung. Dan terung ni ada dua grade lah, grade A dan grade B. Grade A harga dia 1 kilo pada RM3.40. Dan grade B dibezakan dengan contohnya bintik sikit ataupun ada bentuk kurang cantik sikit, dia terus jadi grade B. Grade B pula harga dia adalah pada 70 sen per kilo. Jadi ada kesukaran dari segi petani sebab mereka tak ada ruang sama ada jual kepada peraih ataupun tidak kan. So beza ada RM3.40 dan RM30 mereka terpaksa terima. Jadi bila COVID-19 berlaku, kami di UMP Teknologi kami menyesuaikan untuk satu bukan sekadar untuk pemasaran produk kami, tapi juga kami buka ruang dan platform untuk bantu komuniti setempat untuk mereka memasarkan melalui pasar online kepada lokal. Maknanya dia bukan hanya tujuan keuntungan sebenarnya semata, tapi dia ada agenda di sebalik tu untuk membantu masyarakat, membantu organisasi. Yang saya nampak begitu. Keuntungan memanglah apabila kita menjalankan perniagaan, keuntungan adalah satu elemen yang kita perlu ambil kira. Tapi dekat pasar online dia lebih daripada itu. Keuntungan juga membawa manfaat kepada komuniti sekitar kita lah. Betul, itu antara agenda. Jadi kenapa perkataan pasar? Adakah dia istilah orang Pahang ataupun macam mana idea tu jadi, Cik Wan Nizam? Yang pasar online ni ideanya sebab lepas kita brainstorm. Kita brainstorm sama kita, and then we are looking at macam kita nak benda yang sound sketchy dan benda tu orang dengar je orang faham, orang tahu benda tu apa. So memandangkan kita ni pun dalam nama kita ada Pahang, dalam nama Universiti Malaysia Pahang. So we found that why don't kita terjemahkan, kita naikkan budaya ataupun dialek pada Pahang, iaitu pasar. Yang berbau masuk pasar. So dari situlah kita dapat pasar online. Jadi one day, katakanlah pasar online ni dia berkembang dan dapat memanfaatkan masyarakat daripada negeri lain ataupun peringkat antarabangsa contohnya, orang akan tanya apa itu pasar. And then dia jawapan akan jadi pasar adalah logat Pahang untuk pasar. Dia secara tak langsung dia mempromotkan identiti negeri Pahang sendiri sebenarnya. Exactly. Okey, boleh Cik Nizam terangkan lebih detail bagaimana pasar online ni bergerak dan sebagainya, mungkin kita nak kongsikan di sini bersama rakan-rakan kita di luar. Okey, terima kasih Coach Azli. Dengan izin, saya akan kongsikan satu PowerPoint slides yang saya ada sediakanlah untuk mudahkan pemahaman. Okey, Coach Azli boleh nampak paparan ke? Boleh nampak.
Okay. So basically berkenaan fasa online, pertama sekali saya nak tarik perhatian lah dari sudut, kalau katakanlah kita cakap kalau kita nak get into perniagaan tu, kita nak tahu perniagaan tu dia boleh berkembang ataupun tidak kan. So di sini saya kongsikan senario global berdasarkan data pada tahun 2018 berkenaan pertumbuhan e-commerce berdasarkan bidang. Okay. Jadi kalau kita tengok slide sini, daripada kiri adalah yang pertumbuhan paling sedikit dan yang menuju arah panah tu adalah pertumbuhan yang paling banyak. Okay. So seperti mana yang kita maklum, kalau kita tumpukan dekat bahagian warna hijau yang online grocery, pada tahun 2012 dia punya global value dia cuma pada 21 bilion USD. Okay. Dalam masa 5 tahun, jumlah tu naik 2 kali ganda kepada 41 bilion. Dan dianggarkan pada 94 bilion pada tahun 2022. Ini adalah anggaran tanpa mengambil kira pandemik yang COVID-19 yang berlaku. Jadi pada pandangan saya, berdasarkan perkara ni, dia sama ada kebarangkalian untuk mencapai this figure adalah tinggi ataupun untuk mencapai lebih daripada nilai pasaran berkenaan. Jadi dia punya persoalan yang persoalan seterusnya yang datang adalah kenapa online grocery ni diunjurkan sebegitu? Kenapa dia punya pembesaran tu sedemikian? So slide seterusnya saya boleh kongsikan senario di Malaysia. Sebagaimana yang saya kongsikan tadi dari segi pengguna internet di Malaysia. Pada tahun, kalau kita tengok pada point nombor 2, the number of internet users in Malaysia increase sebanyak 919,000 di antara tahun 2019 ke tahun 2020. Dan internet penetration di Malaysia adalah pada 83%. Dan seterusnya dari segi social media users in Malaysia, the number of social media users in Malaysia increased by 1 million between April 2019 to January 2020. Dan social media penetration in Malaysia stood at 81% in January 2020. So apa yang ditunjukkan adalah dia nampak pertumbuhan dalam e-commerce dia berkadar terus dengan pertambahan adaptasi the platform internet oleh pengguna. Jadi ini adalah yang contribute. Dan dari segi mobile connection, kalau kita tengok dekat point dekat bawah ni, the number of mobile connections in Malaysia in January 2020 was equivalent to 127% of the total population. Jadi apa yang kita nampak kat sini bukan sahaja secara average-nya secara purata satu rakyat, satu penduduk ada satu telefon mobile. Secara purata seorang tu ada lebih daripada satu. Jadi that's why dekat pasar online apa yang kita buat adalah kita sesuaikan dengan untuk pesanan and so on, semua boleh digunakan melalui mobile platform. Mana sekarang ni segala aktiviti tu digunakan melalui mobile. Tak perlu laptop sebagainya. Tak perlu laptop. Kita just ada borang tempahan dan boleh tempah melalui borang berkenaan. So seterusnya berikut adalah kalau saya ambil senario di Malaysia, sumber daripada Accenture. So kalau kita tengok dekat per capita digital purchase, pada tahun 2017 nilaian adalah $74 per buyer di Malaysia. Tapi kalau kita tengok pada 2022 diunjurkan pertambahan sebanyak RM70.20 iaitu pada 144.20. Betul. Jadi itu menunjukkan betapa dari segi pendigitalan, dari segi kegunaan harian ni dia akan sentiasa berkembang. Dan seterusnya adalah dari segi trends dan juga drivers lah. Dan sebelum ni drivers yang diwar-warkan yang kita tahu cuma dari segi bilangan pengguna, lepas tu high disposable income dan juga bilangan millennials, bilangan orang yang lebih celik kepada platform online, platform atas talian. Sekarang the drivers, ada lagi satu drivers yang ditambah, iaitu COVID-19. Ini sudah jadi satu lagi ya? Ini dah jadi lagi satu drivers dan this drivers is very significant dan dia yang jadi pemangkin
Kalau driver sebelum ni adalah lebih kepada I would say sosioekonomi ke ataupun age dan sekian. Tapi drivers, this particular driver, dia basically adalah memang merentas semua benda. Dia merentas umur, merentas income status dan sebagainya. Dia termasuk kesihatan sebagainya. Ya, termasuk kesihatan sebagainya. Jadi berikut yang kalau kita dapat lihat di Malaysia, 80% of Malaysian online shoppers shop through smartphones dan juga Malaysian digital shoppers prefer to pay via online transfer. Jadi ini adalah data-data yang kita dapat, yang kita sidik daripada yang dilakukan oleh pihak lain lah, yang pihak independen. Dan seterusnya, dekat belah UMP teknologi sendiri, sebab kita adalah lebih kepada fokus on when we want to make our decision, we plan it to be data-driven decision. Jadi apa yang kita buat, kita ada jalankan tinjauan kepada quite a number of respondent untuk kita tengok dari segi respon masyarakat, keperluan masyarakat sendiri kepada kepada platform seperti pasar online. Jadi apa yang kita dapati adalah daripada kita buat perbandingan antara penghantaran terus dan juga keluar beli sendiri. Kita dapati walaupun keluar beli sendiri persentage dia dah tinggi pada 58.8%, tapi dia punya perbezaan tu dia tak lari jauh dengan responden yang prefer untuk penghantaran terus ke rumah. So dia 58.8% versus 41.2. Dan seterusnya kita dapati kita tengok juga dari segi kekerapan pembelian sayuran dan buah, dan kita dapati responden kebanyakannya memang kalau dia nak beli pun dia beli sekali 2 kali je seminggu. One of the reason sebab kekangan masa and so on untuk ke pasar raya. Dan ini yang paling menarik. Bila kita dapati, kita cuba tengok dari segi mindset untuk pembayaran cash ataupun pembayaran online, kita dapati 65.5% daripada responden dia prefer untuk buat online payment. Jadi dia secara automatik apabila seorang tu prefer untuk online payment, somehow dia translate kepada dia punya digital literacy. So it is easy for us for platform like pasar online to get these adopters. Betul. Ya, dan seterusnya yang ni pun saya punya hipotesis awal, kami punya hipotesis awal masa kami buat survey adalah orang kalau nak bayar rider tu punya cost and so on, dia macam somehow apa nama tu, dia akan cakap lagi murah lagi bagus, kalau tak bayar pun tak apa kan. Betul. Tapi basically bila kita dapati dari segi responden, kebanyakan daripada responden dia somehow 45.6% dia tak kisah untuk bayar bergantung kepada kuantiti dan nilai pembelian. Jadi kita nampak trend yang of which sebab when it comes to online platform, dia akan ada platform yang pembelian dan jualan, dan dia ada lagi satu platform delivery. One of the bottleneck adalah kalau pembeli kita tak nak tanggung cost delivery and so on kan. Tapi dari tinjauan yang kita buat, kita dapati memang most of them they are fine to pay for the delivery. Maknanya tidak ada masalah untuk bayar sebenarnya, itu bukan isu. Jadi masalah untuk bayar kerana nilai yang ditawarkan oleh platform dan mekanisme tu kepada kehidupan mereka. Okay. So seterusnya di pasar online apa yang ditawarkan adalah penjimatan masa bagi pelanggan untuk dapatkan keperluan, penghantaran terus keperluan pasar ke rumah, dan juga sayur-sayuran dan buah-buahan segar dari sumber tempatan yang lestari. Sebab kita fokus kepada pembekalan dari kita punya komuniti. Maknanya produk ini diambil terus daripada kita punya rakan strategi kita ataupun kita sendiri ada ramai vendor-vendor. Pada masa sekarang dekat belah UMP teknologi sendiri kami punya ladang fertigasi lah, tapi cuma 2 jenis sayur, iaitu kacang panjang dan juga timun. Tapi kami bekerjasama dengan rakan strategi iaitu Pharma, dan juga kami sedang develop vendor-vendor daripada komuniti setempat untuk kami kumpulkan sumber-sumber sayur-sayuran yang segar dan dari satu segi dia dapat berikan harga yang lebih adil lah kepada vendor-vendor yang setempat berkenaan.
Okay. Okay. So seterusnya kalau saya boleh share sikit, ni adalah pasar online dan kami punya plan adalah untuk pada masa sekarang kami punya fokus pada digital punya platform dan we look forward in future to integrate more and more technology into the into the platform. Okay. Ini adalah contoh yang kita ni dan langkah guna pasar online pun basically adalah mudah iaitu klik link pesanan, isi borang pesanan online. Seterusnya kami akan menerima pesanan dan arahan melalui aplikasi WhatsApp dan seterusnya pembayaran dan bayar bukti bayaran seperti biasa. Pesanan dia akan datang pada setiap hari Selasa dan Jumaat. Mana runner ni runner daripada UMP Holding sendiri ataupun pass pada vendor? Runner kita pass pada vendor. Yep. Jadi basically untuk dari segi runner, apa yang pasar online ni develop, dia bukan sekadar develop sumber pendapatan untuk daripada jualan sayur and so on. Tapi juga dia develop kita punya vendor runner for them to get additional income. So at this point of time kita punya sasaran yang kita cover yang cover oleh pasar online adalah di sekitar Kuantan, sebagaimana yang saya boleh kongsikan lah. Kuantan dan Kota. Oh, ini servis ataupun kawasan-kawasan yang dikena pastilah untuk perkhidmatan pasar online Yap. Ini adalah kawasan-kawasan yang kita kena pasti dan kita cover untuk penghantaran lah. Okay. Yep. So basically itulah sebuah sedikit berkenaan pasar online yang saya boleh kongsikan lah. Okay. Dan boleh like Facebook kami pasar online. Okay. Kepada semua penonton, jika berminat untuk mengetahui lebih lanjut, boleh ke Facebook Pasar Online untuk mendapat maklumat lebih dalam. Like dan share rakan kita. Terima kasih kepada Cik Nizam terhadap slide tersebut. Okay, tadi kita dah dapat secara detail apa itu pasar online. Cuma mungkin kali ini saya nak bertanya pada Encik Nizam, apa perbezaan dia lah pasar online ni dengan mungkin barangkali dengan lain-lain pasar online yang ada lah. Okay, mungkin ada sedikit perbezaan, keunikan dia. Okay, keunikan pasar online yang kami tawarkan, pertama sekali adalah dari segi reliable service. Of which benar pada masa sekarang memang kita ada banyak-banyak platform yang lain. Tapi apa yang kami tawarkan adalah dari segi delivery time tu adalah sebagaimana yang dijanjikan lah. Dan juga hadirnya kami dalam this ekosistem, kita bukanlah lebih kepada nak bersaing dengan platform-platform yang sedia ada. Tapi kita lebih kepada melengkapi. Sebagai contohnya, kalau saya boleh kongsikan, katakanlah saya ambil lah kedai, katakanlah saya ambil contohnya kedai runcit Pak Sahab contohnya. Kedai runcit Pak Sahab basically dia jual barang-barang basah and so on. Tapi kedai runcit Pak Sahab untuk dia get into upscale dia punya marketing untuk cover area yang lebih luas and so on, dia perlukan marketing budget dan dia juga perlukan team. Jadi hadirnya kami, apa yang kami tawarkan adalah untuk dekat pasar online, untuk kami bekerjasama dengan contoh macam Pak Sahab, untuk Pak Sahab jadi vendor kepada pasar online untuk pembekalan bahan-bahan basah and so on, dan kita yang boleh buat marketing untuk pastikan lebih ramai orang dapat akses untuk beli barang dekat kedai Pak Sahab. Dan dari segi runner and so on, kita boleh bantu Pak Sahab dalam menyelesaikan masalah runner. Sebab kalau saya boleh kongsikan, kalau kita nak jual, contohnya jual macam groceries and so on, dia dah ada satu bidang ilmu dan bidang kerja yang kita kena master. Betul. And then when it comes to upscale the size of the business, dia ada bidang kerja dan bidang pengetahuan yang lain. Jadi apa yang kita buat adalah kita bukan sebagai pesaing, tapi kita lebih pada complement untuk pembangunan bersama. Sebab dari segi memilih rakan-rakan strategik ni ada syarat tertentu ke, ataupun selepas ini barangkali vendor-vendor di luar sana yang mungkin ada ladang sebagainya nak menyertai, mungkin ada kriteria tertentu ke? Pada masa sekarang kita open dan kriteria yang kita
pandang adalah lebih kepada kedudukan lah, sebab pada masa sekarang kita punya plan adalah untuk cover bahagian Kuantan dulu untuk kita develop. Jadi kita punya keutamaan adalah lebih kepada kalau peladang and so on adalah peladang di sekitar Kuantan. Sebab ini akan membantu dari segi logistik and so on. Dan kami punya perancangan adalah apabila kami berjaya membina satu model rantaian sistem yang bagus, kita boleh duplicate di sistem dekat daerah ataupun kawasan-kawasan lain. Setakat ini ya Encik Nizam, sejak pasar online ini diwujudkan ataupun beraktif, bagaimana performan dia ataupun prestasi dia? Performance pasar online bagi saya sekarang adalah promising. Awal-awal dulu kami ada sukar lah juga sebab kami nak kena kuatkan SOP dalam terima order and so on kan. Cumanya kalau dari segi monetization, kita boleh kata kita baru mula sekitar lebih kurang sebulan 2 bulan. Dan kita seminggu delivery kita adalah 2 kali, dan setiap kali deliver tu kita deliver dalam 30 pesanan macam tu lah. Oh, okay, alright. Di sekitar Kuantan. So I think dekat Kuantan kita nampak lah dia punya kita nampak dia punya trend dan the promising of the business dan juga of the system. Dari segi prospek masa depan, kalau Encik Nizam boleh berikan sedikit expectation ataupun jangkaan bagaimana masa depan pasar online ni, trend ke ataupun dia hanya sekadar waktu COVID saja? Pasar online basically dia adalah again yang saya mention tadi, walaupun dia adalah jawapan kepada COVID-19, tapi dia bukan tiba-tiba ada. Dia adalah continuation daripada aktiviti kita sedia ada, iaitu ladang fertigasi. Jadi pada masa hadapan pasar online dia akan terus ada dan dia akan berkembang. Jadi kita punya plan sekarang adalah untuk pada masa sekarang kita punya fokus adalah untuk kita establish the system in this particular market, so that later sistem yang pasar online dan juga di platform kita dapat kembangkan secara berperingkat ke daerah negeri ataupun mungkin di peringkat antarabangsa. Apa lagi penambahbaikan yang mungkin barangkali di bawah UMP teknologi ini akan lakukan terhadap pasar online? Okay, penambahbaikan basically I would say dari segi data analytics adalah something yang memang kami akan look into. Cumanya pada masa sekarang kita belum ada lagi the teknologi. Tapi kita memang ada plan untuk kita buat penambahbaikan berkenaan. Kenapa saya kata data analytics? Adalah sebabnya bila kita nak jual produk, contohnya sayur ke ikan ke apa, kepada kita punya customer and so on, dia punya customer ni kita kena faham dia up to micro level. Betul. Contohnya kalau macam Osman, anak, katakanlah Osman, kita ambil nama Osman sebagai pelanggan. Osman dia nak beli ikan. Tapi basically kita nak dan dekat pasar online dia tempah ikan, katakanlah ikan yang sejenis ikan. Tapi somehow kalau kita tak ada data yang cukup, katakanlah ikan tu tiba-tiba tak ada. So dan kalau pada Osman, kalau kita terus pergi kepada Osman cakap, Encik Osman ikan tak ada, kita tak boleh deliver. So mungkin Encik Osman akan kecewa. Tapi kalau kita ada data analytics dan juga intelligence system yang mana kita dapati ikan berkenaan, contohnya ikan A dia tidak ada, tetapi ikan lain yang biasa dia beli oleh orang dengan padanan sayur ataupun barang-barang lain adalah ikan B. So apa yang kita boleh buat adalah mungkin pasar online punya sistem boleh maklumkan kepada Encik Osman, Encik Osman ikan A tak ada, tapi kami recommend untuk dapat ikan B ataupun ikan C yang mana kita boleh bekalkan. So those are something yang kita tengok. Okey, menarik tentang perkembangan yang mungkin akan dilakukan dari semasa ke semasa. Ada juga satu persoalan Encik Nizam daripada rakan Facebook yang ingin bertanyakan, apakah pasar ini akan dikembangkan menjadi kedai yang boleh menjual kuih-muih, makanan dan sebagainya? Ada kemungkinan ke yang akan berlaku begitu? Kemungkinan berlaku tu ada. Cumanya at this point of time kita rancang that one untuk berlaku di fasa yang berikutnya. Sebab pada masa sekarang kita akan our focus, kita punya fokus adalah lebih kepada I would say pasar basah lah. Yang mana kita bekalkan sayur-sayuran, buah-buahan dan so on. Tapi kita memang the idea tu memang adalah untuk pasar online ni menjadi pasar
yang mana dekat situ ada banyak item, tapi kita at this point of time we focus on pasar basah, dan untuk another items kita akan kembangkan dalam next fasa. Dia pada pandangan saya secara peribadi, isu sekarang ni adalah kita nak educate masyarakat supaya memahami ataupun menyesuaikan diri dengan konsep baru ya, terutamanya macam pewujudan pasar online, bahawa ikan sebagainya itu boleh dibeli kan secara online, bukan lagi kita mesti pergi pasar raya ke ataupun market sebagainya. So bagaimana pada pandangan Cik Nizam lah untuk educate masyarakat kita bagi memahami realiti ni? Oh, okay. Terima kasih Coach. So basically dari segi education to educate the community tu somehow dia ada challenge dia sendiri lah. Of course it takes time dan juga it takes some expenses. Tetapi perkara yang menarik berkenaan sekarang bukan pasal online sajalah, pasal pendigitalan ni adalah basically somehow sebab COVID-19 ni dia something yang pada pandangan saya dia memanglah satu cabaran. Tapi there's always a bless in disguise. Okay. Of which dari segi COVID-19 dia memang dia membantu dari segi pendidikan pada masyarakat, di mana dia memaksa masyarakat untuk menerima norma. Jadi dari segi pendidikan dan awareness, of course kita akan teruskan dari semasa ke masa melalui kita punya pemasaran. Tapi alhamdulillah pada pandangan saya masyarakat sekarang dia dah lebih celik dan dia lebih sedar berkenaan perkara ni. Betul. Maknanya benda ni adalah sesuatu yang kena diberi juga penerangan dari semasa ke semasa ya. Cik Nizam? Ya. Okey, kita sudah pun berada di ke penghujung untuk rakan-rakan yang masih lagi bersama kita. Kita masih lagi berbincang berkenaan tentang pasar online. Untuk mereka yang ada soalan bolehlah ditanyakan di ruang komen di bawah. Dan kepada mereka yang ingin mendapat maklumat lebih lanjut ataupun ingin melakukan rakan strategik dengan UMP Teknologi, boleh berhubung dengan Cik Nizam ya, boleh ya? Boleh, sure. Di talian 013-342-7627. Okey, itu nombor telefon dia, saya ulang 013-342-7627. Mungkin ada usahawan-usahawan di luar sana yang berminat bekerjasama dengan UMP dari segi aspek-aspek kerjasama yang kita lihat ada peluang ya. Dan Encik Nizam, saya sempena kita berbincang ni, saya juga ingin mempromosikan jugalah sempena Majlis Penerbit Ilmiah menganjurkan karnival buku secara online ni. Kepada rakan-rakan yang masih bersama kami, boleh pergi ke MAPIM page atau Majlis Penerbit Ilmiah untuk mendapatkan buku-buku istimewa dengan diskaun yang berbaloi ya. Sebab sekarang ini kita adakan karnival jualan buku ilmiah secara dalam talian bermula 1 hingga 2 Mei 2020. Dapatkan buku-buku dalam kalangan penerbit-penerbit universiti di sana ya. Okey Cik Nizam, yang saya kira soalan terakhir lah untuk kita tamatkan diskusi kita adalah apa buku yang Cik Nizam suka baca lah sepanjang sepanjang PKP ni. Saya pasti mesti ada aktiviti membaca, dan mungkin kita boleh kongsi sikit buku yang boleh kita dapatkan informasi ataupun yang berguna untuk kita jadikan rangka rujuk. Saya ada 2 buku kegemaran. Kalau saya share dua-dua boleh tak? Boleh, silakan. Okay, so actually jenis buku yang saya suka baca adalah buku yang somehow dia ada macam jalan cerita yang boleh bagi kita motivation. So on that part, saya suka baca buku berkenaan autobiografi yang mana kita baca berkenaan orang tu sendiri, macam mana dia develop diri dia and so on. Dan ada one adalah macam dari segi fiction, tapi fiction yang berkait dengan motivasi lah. Buku fiction yang saya paling gemar basically adalah Tenggelamnya Kapal Van der Witch. Hamka. Ya. Hamka, ya. So bagi saya buku tu memang sangat, it's very good. Ya, buku tu pun dah dicetak berkali-kali, dia ulang cetak berkali-kali. Sebab saya buku tu dipublish pada tahun 1938. Saya baca pada tahun 2018. Tapi again, perkara yang dia ulas dalam perkara tu masih relevan selepas 80 tahun. Macam kita tengok cerita P.Ramlee lah ya. Masih relevan hingga ke hari ini. Lawak jenakanya masih diterima. Ya. Dan buku kedua yang saya boleh kongsikan adalah Iron Ambition by Mike Tyson. Dia basically Iron Ambition ni seperti mana yang kita tahu, Mike Tyson ni dia sangat sinonim dengan sukan tinju lah. Iron Ambition basically dia cerita berkenaan orang yang bertanggungjawab untuk melatih, mendidik dan juga bawa
Mike Tyson untuk jadi juara dunia paling muda pada umur 20 tahun. Iaitu dia punya coach, nama dia Coach D'Amato. Okey. So basically dalam buku Iron Ambition by Mike Tyson ni, kita dapat tengok betapa budak yang jenis yang street fighter yang dekat Brooklyn yang orang kata tak ada masa depan, dah belum tentu boleh dewasa sebab mungkin akan mati awal and so on, somehow dibangunkan bakat oleh seseorang untuk dia menjadi legenda dalam dunia, dalam sport itu. So it's very inspiring. Okey. Dia buku-buku yang memberi inspirasi kepada kita Encik Nizam. Alright, terima kasih kepada Encik Nizam, pengurus besar UMP Teknologi Syam Berhad yang sudi bersama kita 40 minit bersama suara UMP siri keempat. Kepada rakan-rakan yang menonton, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami. Kepada mereka yang melihat ada peluang bekerjasama dengan UMP Teknologi Syam Berhad, bolehlah menghubungi Encik Nizam ataupun boleh pergi ke laman web UMP Holding untuk mendapatkan informasi yang lebih. Okey, Encik Nizam, saya mengucapkan terima kasih saya lagi atas kesudian Encik Nizam. Semoga perkongsian kita pada pagi ini memberi manfaat kepada semua, dan insya-Allah kita akan ada sesi akan datang untuk memberi peluang lagi kepada rakan-rakan yang lain berkongsi ilmu dan juga pengetahuan untuk masyarakat di luar sana. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.